Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Marwani binti Muhammad Rejab. Saya Muhammad Saizul Azri bin Muhammad Tarsyad, nomor matriks 275075, mewakili rakan-rakan kumpulan yang terdiri daripada Zakaria bin Muhammad Jasni, Muhammad Firdaus bin Abdul Rani, dan juga Izal Fazlin bin Ahmad Nasri. Kumpulan kami akan membincangkan berkenaan dengan pembangunan ekonomi bagi golongan B40. Antara isu-isu yang dibincangkan dalam B40 ini ialah pengenalan, konsep, masalah, halangan, cabaran, cadangan, juga yang terakhir kesimpulan. Seterusnya pengenalan, di mana pembangunan ekonomi ialah proses di mana sebuah negara sedang diperbaiki dalam sektor ekonomi, politik, dan juga kesejahteraan rakyatnya. Selain pembangunan ekonomi, ia juga meliputi peningkatan taraf hidup penduduk, penghagian pendapatan yang lebih setara, peningkatan taraf pendidikan, dan juga kesihatan serta penurunan kadar pengangguran dan kadar kemiskinan penduduk. Yang kedua, konsep, di mana golongan B40 secara ringkasnya merupakan golongan yang berpendapatan di bawah Rp3.860 dan juga mempunyai pendapatan bulanan di bawah Rp950, yaitu pendapatan garis kemiskinan PJK. Seterusnya, yang ketiga ialah masalah yang timbul di dalam golongan B40, di mana kerajaan perlu berhenti bagi membantu golongan yang berpendapatan tinggi ataupun lebih difahami dengan golongan yang kaya. Dan sektor-sektor utama juga perlu diambil perhatian, contohnya sektor ekspor dan juga pertanian. Yang ketiga ialah isu pemilikan rumah mampu milik yang kurang diberi perhatian kepada golongan B40 ini. Yang keempat, halangan, di mana faktor dalaman yang melibatkan sikap individu itu sendiri dalam golongan B40. Golongan B40 tidak mempunyai kemahiran bagi membolehkan mereka menjalankan aktiviti yang terpilih, di mana tidak melibatkan teknologi yang tinggi seperti penternakan ikan dan juga lebah, di mana mereka kurang mempunyai kemahiran dalam menjalankan aktiviti tersebut. Komuniti B40 serba kekurangan dalam 5 jenis aset penghidupan, yaitu modal. Yang pertama ialah modal insan, di mana golongan B40 mempunyai taraf pendidikan yang sangat rendah, juga tidak berkemahiran. Yang kedua ialah modal sosial, di mana keupayaan berkomunikasi sesetengah golongan B40 bagi mereka mendapatkan sokongan daripada pelbagai pihak untuk mengubah kehidupan mereka, di mana mereka tidak berkemahiran untuk meyakinkan mereka mendapat bantuan daripada mana-mana pihak. Yang ketiga ialah modal fizikal, di mana golongan B40 ini tidak mudah memperoleh peralatan untuk menjalankan aktiviti untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang keempat ialah modal sumber asli,
di mana ditambah nilai boleh diperoleh dengan mudah bagi golongan B40 ini. Yang kelima ialah modal kewangan, di mana bantuan dana oleh kerajaan yang memerlukan cagaran. Di golongan 40 amat sukar untuk mendapatkan bantuan kerana mereka diminta untuk cagaran. Itu golongan B40 apabila mereka mempunyai ataupun memohon dana, maka pihak kerajaan memerlukan cagaran. Yang keempat, selain daripada permasalahan tadi, seterusnya juga ialah golongan B40 ini mempunyai sumber pendapatan yang tidak menentu, di mana mereka tidak mempunyai pekerjaan yang tetap. Oleh kerana itu, mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Amalan tabungan di kalangan B40 adalah sangat rendah, di mana mereka kurang menabung. Yang keenam ialah kegagalan golongan B40 ini mencari alternatif selain daripada lain sebagai sumber pendapatan. Yang ketujuh ialah golongan B40 terbeban dengan kenaikan kos sara hidup, di mana dengan kurangnya pendapatan yang tidak menentu ditambah dengan kos sara hidup, dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Yang ke-8 ialah kurangnya pekerja berkemahiran dan bernilai tambah. Yang ke-9, kurangnya keupayaan keusahawanan, di mana kurangnya minat ataupun sikap untuk berniaga di dalam golongan B40, di mana mereka lebih kepada sebagai pengguna. Yang ke-10 ialah ketidakstabilan institusi keluarga. Dan ke-11 ialah penawaran dalam pekerjaan yang kurang. Justru itu yang kelima ialah cabaran. Cabaran di dalam golongan B40 ini ialah mereka terdedah dengan jumlah isi utang. Jumlah utang isi rumah yang tinggi berbanding jumlah simpanan. Dan pengangguran belia lebih tinggi di negara kita. Cabaran yang seterusnya juga ialah faktor pendidikan. Faktor pendidikan yang sangat rendah dalam golongan B40. Oleh itu, kumpulan kami mengambil pendekatan untuk memberikan cadangan. Antaranya ialah meningkatkan tahap pendidikan dan kemahiran, di mana kerajaan perlu memberi kemahiran kepada golongan B40 ini dengan mengantar mereka ke sekolah-sekolah ataupun ke institusi kemahiran seperti IKBN dan juga IKM. Seterusnya juga keusahawanan perlu diberi galakan kepada B40 ini untuk mereka minat dalam bidang keusahawanan, untuk mereka meningkatkan taraf hidup mereka. Seterusnya juga cadangan pendidikan pengurusan kewangan. Golongan B40 ini perlu diberi pendidikan pengurusan kewangan agar mereka dapat mengurus kewangan dengan lebih cekap. Kesimpulannya ialah kadar kemiskinan di negara kita ini berada pada tahap yang rendah. Namun, kemiskinan tegar telah berjaya ditangani di samping pendapatan isi rumah yang semakin meningkat. Walau bagaimanapun, golongan anak yatim, ibu tunggal, orang tua, orang kurang upaya dan penghidap penyakit kronik adalah terdedah kepada kemiskinan. Selain itu, golongan B40 mempunyai risiko yang tinggi untuk jatuh miskin sekiranya mereka hilang punca pendapatan. Bantuan dari segi kewangan daripada kerajaan perlu diteruskan dalam membantu golongan B40 ini. Oleh itu, golongan B40 perlu diambil banyak perhatian oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih.